InsyaAllah kita mulai dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk bertemu dalam suasana kita beriman kepada Allah, suasana kita Islam. Marilah sama-sama kita merendahkan diri kita, kita tunduk diri kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, kepada ketentuan-ketentuan Allah, dengan kita menjadikan hati kita ini tenang, sabar dan redha apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sama-sama sentiasa menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau semalam ada kelemahan-kelemahan, ada kekurangan-kekurangan, kita tampung, kita minta ampun kepada Allah, dan kemudian kita meneruskan kehidupan kita, cuba rancangan yang lebih baik. Tidak ada kekuatan, tidak ada kebaikan, melainkan semua daripada Allah. Oleh itu kita mintalah pada Allah supaya kekuatan diberikan. InsyaAllah kita mula dengan syahadah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunikanlah dosa-dosa kami, ampunikanlah kelemahan kami, ampunikanlah keaiban-keaiban kami, kejahilan kami. Ya Allah, janganlah jadikan kelemahan kami, kehinaan kami, keaiban kami, segala kelemahan yang ada pada kami, dosa kami, kejahilan kami itu sebagai perkara yang menghalang hidayah-Mu, menghalang taufik-Mu, menghalang rahmah dan barakah-Mu, menghalang ma'unah dan karamah-Mu. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma ja'alna minal mu'minin haqqa, Allahumma ja'alna minal muttaqin haqqa, Allahumma ja'alna minal muhsinin haqqa, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal arifin, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Alhamdulillah tuan-tuan, kita hari ini sambung sikit tentang amalan-amalan yang kita kena buat. Apa yang kita buat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita sama-sama cuba memahaminya, maka hendaklah kita amalkan. Ilmu itu hanyalah bermanfaat bila diamalkan. Jadi sebab itu kita telah pun melaksanakan perbincangan berkenaan dengan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah yang digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dan daripada kalimah thayyibah itu, yang pertama kita telah pun berbincang berkenaan baqiyatus salihat. Kalimah baqiyatus salihat, kalimah yang menggambarkan kepada kita tentang kebaikan yang berkekalan, iaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kita dah bincanglah. Pada hari ini kita akan sambung kalimah yang kedua, iaitu disebut kalimatul hauqalah. Kalimah hauqalah.
kalimah keberuntungan, kalimah kebaikan yang disebut ni, iaitu la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan melainkan bersama Allah. Jadi kalimah ini la haula wala quwwata illa billah ini disebut sebagai hauqalah. Hauqalah ni merupakan kalimah, kita kata singkatan daripada kalimah la haula wala quwwata illa billah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa dia punya keistimewaan yang tersendiri, keistimewaan yang tersendiri selepas daripada subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dia merupakan satu keistimewaan yang tinggi, bagaimana dalam hadisnya yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qawli la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Nasa'i dan Imam At-Tirmizi. Perbanyakkanlah menyebut la haula wala quwwata illa billah, kerana dia adalah merupakan, kalimah itu adalah merupakan gudang kekayaan dalam syurga. Dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan sallallahu alaihi wasallam, aksiru min la haula wala quwwata illa billah. Dan perbanyakkanlah membaca la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Maka sesungguhnya dialah merupakan gudang, merupakan kilang, gudanglah tempat simpan kekayaan daripada kekayaan di syurga, Allah. Maka kata Nabi, waman aksara minha, maka siapa-siapa yang membanyakkan membacanya, nazarallahu ilaih, maka Allah akan memandang dia dengan penuh perhatian. Nazarallahu ilaih, maknanya kalau kita rasa kita ni berhajatkan kepada perhatian Allah, pemandangan Allah, Allah pandang kita. Kata Nabi, siapa yang membaca banyak, waman aksara minha, siapa yang baca banyak la haula wala quwwata illa billah, nazarallahu ilaih, maka Allah akan memandang dia dengan penuh perhatian. Allah akan memandang dia dengan penuh perhatian. Waman nazarallahu ilaih faqad asabal khair ad-dunya wal akhirah. Maka siapa-siapa yang dipandang oleh Allah dengan penuh perhatian, waman nazarallahu ilaih, siapa-siapa yang dipandang oleh Allah akan dengan penuh perhatian tadi, faqad asabal khair, maka dia akan diberikan, dianugerahkan kebaikan ad-dunya wal akhirah, dia akan diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Al-Qawangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi kita melihat di sini sebenarnya apa yang kita pandang di dunia ini, yang kita rasa indah, yang kita rasa seronok, yang kita rasa best, yang kita rasa sedap, yang kita rasa lazat, yang kita rasa suka dengannya lah. Apa sahaja yang ada di dunia ini, yang daripada kehidupan dunia ini, rumah yang hebat, kereta yang hebat, suami isteri yang hebat, anak-anak yang hebat, yang kita suka, maka kenikmatan di dunia ini adalah merupakan hanyalah percikan saja. Percikan nikmat di syurga. Jadi semua yang ada di dunia ni, kenikmatan yang ada di dunia ni, sama ada nikmat itu adalah kenikmatan yang berbentuk fizikal ataupun yang berbentuk mental kan, ataupun yang berbentuk apalah yang ada kat dunia ni kan. Dunia ni macam-macam ada. Maka kita tengok nikmat yang ada di dunia ni hanyalah percikan saja. Kita kata bukan api tu, percikan je sikit. Api kalau percik tu kan, percik sikit tu terbakar pun tak adalah, tidak ada terbakar, tak rasa panas pun. Macam bunga api yang kita tengok tu kan, malam 31 Ogos tu kan, orang banyak main bunga api kan. Percikan saja, dia percikan saja. Dia bukan api tu. Jadi dunia ini adalah percikan daripada keindahan di akhirat. Keindahan di dunia hanya percikan kecil saja, tak panas pun, tak terbakar pun, daripada keindahan di akhirat. Ataupun kesusahan di dunia hanya percikan daripada kesusahan di akhirat. Kenikmatan di dunia adalah percikan daripada kenikmatan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua yang kita rasakan sekarang ini, kalau kita bandingkan dengan kenikmatan, keindahan, kebahagiaan yang ada di akhirat itu, maka kita tidak akan merasa apa-apa. Kalau kat dunia ni kita hebat, makan sedap, makan macam-macam,
macam mana pun percikkan ya, percik je sikit, tak ada apa rasa pun tentang makanan, banding yang sedap di akhirat. Sedap di akhirat tu. Jadi sebab itulah nikmat ini terus akan bertambah. Maka nikmat ini akan terus akan bertambah jika kita istiqamah dengan membaca hauqalah ini, kalimah hauqalah ini, iaitu la haula wala quwata illa billah. Jadi kita lihat di sini jadi nikmat yang kita dapat sikit ini akan akan bertambah dengan izin Allah dengan membaca hauqalah ini. Dan kalaulah kita lihat sepecik atau percikan daripada syurga pun kita dah rasa best dah dunia ni kan. Kita ada makanan yang sedap, kita ada kehidupan yang best, yang bahagia, ada keluarga, ada suami, ada isteri, dan kita rasakan kebahagiaannya, keseronokannya dengan kerja kita dan sebagainya. Kalau di dunia ni kita rasa sikit pun, maka tentulah di akhirat dalam syurga Allah, maka bagaimana yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan, nikmat dan keindahan syurga tidak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah nampak, telinga tak pernah dengar, tidak pernah terdetik pun dalam fikiran. Macam mana rasa nikmat dekat syurga ni? Kalau kita fikirlah nikmat ni tentulah begini, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita fikir tu berganda-ganda lagi, berjuta kali ganda, tak pernah terfikir. Dan syurga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, tidak lain bermaksud untuk nak membakar semangat kita. Jadi maknanya keindahan, kehebatan, kenikmatan yang berjuta kali ganda yang ada di dalam syurga Allah itu sebenarnya ialah untuk nak menjadi pendorong, membakar semangat. Nak bagi bakar semangat kita ni, supaya kita lebih kuat, lebih termotivasi, terangsang, lebih gairah untuk menumbuhkan keinginan menempuh jalan ke sana. Jadi yang menunggu orang beriman tu bukannya sekecil-kecil, bukannya sikit-sikit, hebat. Jadi sebab itulah bila dia mengasai, mengetahui, mempunyai satu perasaan tentang kehebatan yang menantinya di akhirat, dalam redha Allah. Dengan redha Allah itu Allah memberikan kebahagiaan syurga tadi, maka pada masa itu dia akan meneruskan perjuangan dia. Dia boleh berjuang, dia boleh berubah, dia boleh bergerak dengan kalimah hauqalah. Jadi hauqalah ini adalah seperti kita menyimpan deposit di dalam bank. Kita kata kita simpan harta emas, tersimpan hauqalah ini, dan dia akan memberikan manfaat kepada kita di dunia ini. Di dunia ini pun akan dapat sesuatu, dan di akhirat juga akan mendapat sesuatu. Jadi apakah kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini, ataupun la haula wala quwata illa billah? Jadi apakah maksud kalimah hauqalah ini? Apa sebenarnya hakikat? Jadi yang pertama sekali tuan-tuan, perempuan rahmat Allah, untuk memastikan bahawa kita hidup, maknanya hidup ini maknanya kita belum mati lagi, tak mati lagi lah hidup ni. Maka hakikat hidup itu adalah bergerak, berubah. Hidup mesti ada perubahan, hidup mesti ada peningkatan, hidup mesti ada pergerakan. Dan hidup itu adalah merupakan satu pergerakan dari satu tempat ke satu tempat. Pergerakan dari sudut tempat, pergerakan dari sudut waktu. Semalam dengan hari ini dah tak sama dah. Semalam lain, hari ini lain. Jadi manusia diciptakan daripada tanah, dan kemudian proses itu berjalan daripada air mani, kemudian pergi ke ovum wanita, dan kemudian selepas itu bergumpal darah, dan akhirnya bergerak menjadilah seorang manusia biiznillah, dengan izin Allah. Jadi hidup ini adalah satu perubahan. Dia tak boleh stagnan. Jangan stagnan sama. Semalam sama, hari ini kita rugi. Semalam sama, hari ini kita rugi. Mesti bergerak, mesti meningkat. Maka siapa yang tak mau bergerak, duduk sama je, suasana dia macam tu je, tak nak berubah, tak nak meningkat, tak nak memperbaiki diri dia, tak nak islah, tak nak membesarkan lagi dia punya pergerakan dia, sama aja, maka sebenarnya orang itu telah melawan takdir Allah. Allah mentakdirkan hidup ini mesti ada pergerakan, mesti ada perkembangan, mesti ada peningkatan. Malahan sekiranya sesuatu itu tidak bergerak, dia akan rosak. Contohnya air yang tersimpan dalam satu tempat, kan?
Jadi dia tak pergi mana-mana. Air dalam kolam ni, dia tak pergi mana-mana. Lama-lama dia akan jadi kotor. Dia akan jadi hijau, jadi macam-macam. Tapi kalau dia bergerak seperti sungai, air itu bergerak, maka air itu menjadi air yang bersih, air yang boleh digunakan untuk pelbagai perkara, untuk kesihatan, untuk kebersihan dan sebagainya. Jadi begitulah kita lihat di sini, apabila seseorang itu menolak untuk berubah, dia tak mau berubah, tak nak meningkat, sama je. Hari ni baca banyak ni, biar semalam besok sama juga, sama-sama. Jadi sebenarnya dia menolak, dia melawan kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berdiam diri, tak mau berjuang, duduk diam je, senyap aja, tak mau berjuang, tak mau melakukan apa-apa, maka dia telah menentang takdir Allah. Ini seolah-olahnya kita melihat bagaimana bila Allah menjadikan kita hidup, mesti ada pergerakan, mesti ada peningkatan. Solat saja contohnya, walaupun solat itu kita buat dengan khusyuk, solat tu khusyuk, tetapi harus ada pergerakan. Kita bergerak, kita berdiri, kita rokok, kita sujud, dan i'tidal dan sebagainya. Jadi sebab itu orang beriman mestilah mengikut pergerakan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan perubahan. Jadi bagaimana kita nak berubah? Macam mana nak bergerak? Macam mana kita nak melakukan pergerakan dalam hidup kita ni? Macam mana kita nak meningkat dalam hidup kita? Ini kalimah ni. Jadi macam mana kita nak jadi orang yang boleh kita kata menjadi seorang yang cemerlang, seorang yang hebat. Jadi seorang yang cemerlang dan hebat itu bukan kerana dia cemerlang dan hebat, tapi berdasarkan kepada kalimah ini, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita lihat di sini bagaimana dalam bahasa haula dan quwwata, la haula, haula dan kemudian quwwata. Ini haula, la tu tidak, tidak. Haula ni apa? Haula ni ada perkataan bahasa Arab ni sebut tahawul. Bahasa dia sebut tahawul, iaitu berubah. Haula ni mana berubah. Sama ada berubah itu berpindah daripada tempat, keadaan ataupun sebagainya. Satu perpindahan, satu perubahan yang sifatnya lahiriah, sifatnya boleh dilihat oleh mata. Maknanya haula ni maknanya sesuatu yang fizikal. Haula ni sesuatu yang fizikal, satu yang boleh nampak oleh mata kita. Maka haula ini kita boleh maksudkan daripada bahasa bahasa ini sebagai kemampuan fizikal kita. Kemampuan fizikal kita, kemampuan pergerakan kita, bergerak yang boleh kita ukur, sama ada dalam bentuk fizikal kita, dalam bentuk perbuatan kita, ataupun skill, kemahiran. Kita ada satu kemahiran, ada skill yang meningkat, ataupun satu keterampilan hidup, ataupun kita kata kemahiran hidup, keterampilan hidup, kemahiran hidup, life skill, kepandaian kita dalam satu perkara, bakat kita, potensi kita. Maka segala yang kita sebut sebagai potensi, keterampilan, skill itu haula. Sesuatu yang berpindah, bergerak. Maknanya skill kita meningkat, kekuatan kita meningkat, kesihatan kita meningkat, fizikal, yang dihubungkan dengan sesuatu yang bersifat mungkin semakin hebat, kekuatan semakin lasak. Sedangkan quwwatah itu, quwwatah wala quwwatah la haula, tidak ada kemampuan, potensi, tidak ada pergerakan, tidak ada perpindahan satu keadaan ke satu keadaan. La haula ni fizikal, wala dan tidak ada quwwatah dan tidak ada kekuatan. Ini pula daripada sudut bahasa disebut al-qurdah. Dan al-qurdah itu maknanya kekuatan yang muncul dari dalam. Jadi haula ni kekuatan yang di luar, pergerakan di luar, kemampuan kita di luar, haula. Quwwata, kekuatan disebut al-qurdah, iaitu kekuatan daripada dalam. Maknanya tidak ada pergerakan yang di luar tanpa ada kekuatan dari dalam. Jadi kita nak kena faham ni bahasa ni. La haula, tidak ada perubahan, tidak ada kemampuan, tidak ada daya, tidak ada potensi, tidak ada skill, tidak ada peningkatan, pergerakan, perpindahan kita meningkat tadi. Wala quwwata. Tidak ada wala quwwata, dan tidak ada disebut sini kekuatan yang muncul daripada dalam, berbentuk keinginan,
Kita punya hajat kita, dorongan dalaman, hajat kita, cita-cita kita, itu daripada quwwatah. Dan pemikiran kita, yang mana dia akan mengubah menjadi lebih baik, sesuatu yang akan menyebabkan perubahan, perkembangan, potensi tadi yang lebih baik. Jadi inilah yang dihubungkan dengan spiritual dan ruhiyah. Maka sebab itulah Imam Ibn Rajab Allah mengatakan bahawa makna la haula wala quwwata illa billah ini ialah seperti tidak ada perubahan bagi seseorang, tidak ada kemampuan bagi seorang hamba itu, tidak ada perubahan, tidak ada kemampuan yang dia boleh buat daripada seorang hamba dari satu keadaan kepada satu keadaan, tidak ada pergerakan dari satu keadaan ke satu keadaan illa, dan tidak ada kekuatan, tidak ada quwwah, tidak ada kekuatan, kehendak, daya kehendak, keinginan, pemikiran dia, hajat dia, tidak ada keinginan, tidak ada kehendak dia, quwwata illa, melainkan billah, dengan izin Allah. Jadi la haula wala quwwata illa billah ini tidak ada kemampuan dan tidak ada daya daripada dalam. Quwwah ni maknanya al-qurbah tadi, qurdah tadi, iaitu dia tidak ada sesuatu yang mendorong dia, illa billah, melainkan dengan Allah, dengan kekuatan, dengan izin Allah. Dan kalimah inilah sebenarnya akan menjadikan kita ni terdorong untuk melakukan satu perubahan, melakukan satu pekerjaan, amalan, boleh kuat, tengok benda macam-macam kan, dengan keadaan paksaan, tekanan, keadaan macam-macam, undang-undang, keadaan susah, nak kena jalani kehidupan di akhir zaman, susah. Macam mana lah nak bergerak, macam mana nak buat apa, macam mana nak buat ini, macam mana buat tu, tak boleh nak buat apa, tak boleh bergerak. Maka daripada ayat ini ataupun kalimah ini, la haula wala quwwata, tidak ada kemampuan, tidak ada potensi, tidak ada skill untuk bergerak, wala quwwata, dan tidak ada daya dorongan dari dalam, tidak ada pemikiran, tidak ada motivasinya, tidak ada sesuatu yang menjadikan pendorong kita, illa billah, melainkan dengan izin Allah. Jadi inilah kalimah yang akan menjadikan satu yang menjadikan orang beriman tu rasa semangat, rasa seronok, rasa dia ada motivasi yang kuat. Tak ada mood jadi ada mood. Tak ada mood jadi ada mood. Jadi sebab tu kalau tengok kita tak ada mood, dia lemah, dia letih, dia sedih je, rasa macam-macam yang negatif. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita nak sambung daripada kalimah yang baqiyatus salihat tu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Jadi cukup tu, komplit kan. Tapi ada lagi kan, komplit kan. La haula wala quwwata illa billah, maknanya bila kita dah kata subhanallah, kita maha suci Allah, mencucikan Allah, membersihkan Allah dari kelemahan-kelemahan dalam hati kita. Nampak sesuatu tak best ke, buruk sangka ke apa kan, subhanallah walhamdulillah, kita puji Allah, segala milik Allah. Wala ilaha illallah, pengabdian kita, aku nak buat satu ni untuk Allah, segalanya untuk Allah. Allahu akbar, Allah lebih hebat, lebih besar dari segala masalah yang ada ni. Maka nak bergerak, nak beramal. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan untuk bergerak, dorongan daripada dalaman, melainkan dengan izin Allah. Jadi ini satu kalimah yang sebenarnya menjadikan seseorang itu boleh nak bergerak, teransang, boleh panjat gunung, boleh terjun daripada helikopter, kapal terbang ke bawah, berani untuk melakukan apa sahaja. Jadi itulah secara harfiahnya. Jadi cara harfiah kita sebut sini la haula. La haula, apa maksud la haula? Tidak ada kemampuan, tidak ada daya kemampuan, tidak ada skill untuk berubah. Untuk berubah, maknanya la haula ni maknanya tidak ada apa-apa pun yang mampu untuk kita buat berubah, yang mampu untuk kita laksanakan, yang mampu untuk sesuatu itu dicapai, pergerakan. Tidak ada satu pun haula itu, tidak ada satu pun kemampuan, kemampuan itu, baik fizikal, kepandaian, pandainya kita, ilmu kita, fizikal kita,
Kan, keterampilan kita sebut orang profesional. Saya ni orang profesional. Saya ni orang yang ada sijil, ada master. Saya ni belajar ada degree, saya ada master, saya ada PhD, saya ada 10 PhD contohlah, kan? Dan la haula ni maknanya tidak ada kemampuan semua tu. Kan, tidak ada semua kemampuan semua itu. Maknanya kita nak nilai di sini apa yang ada pada kita ni bila kita sebut la haula itu maknanya tidak ada kekuatan kemampuan apa pun untuk mengubah, untuk bergerak. Kemampuan yang bersifat fizikal lah, fizikal, yang boleh merubah sesuatu. Jadi sebab tu kita hari ni la haula ni tidak ada satu pun kita pergerakan fizikal kita boleh buat. Wala quwwata dan tidak ada kekuatan. Kekuatan ni maknanya apa? Yang mendorong kita untuk berubah. Apa yang dekat dalam kita ni? Kekuatan, motivasi, niat. Niat pun tak mampu. Nak berniat pun tak mampu. Nak berniat pun tak mampu. Nak bergerak lagi tak mampu. Nak berniat pun tak mampu juga. La quwwata. Al-quwwah ni terjemah dengan maksud kekuatan, kehendak, iradah. Iradah, kekuatan kehendak, kekuatan roh, kekuatan semangat tadi yang lahir, dan kekuatan yang tidak nampak. Yang tidak nampak, contohnya seorang tu dia bekerja, kan, kita nampak physically, haula tu physical, tetapi kan apakah yang menyebabkan dia bekerja? Kekuatan dalaman itu, mungkin niat dia tadi terdorong untuk nak mendapatkan gaji, mendapatkan sesuatu, mencapai sesuatu. Jadi la quwwata wala quwwata ini maknanya, dan tidak juga ada kemampuan, kekuatan daripada dalaman tadi. Kekuatan yang sangat penting untuk berubah. Untuk berubah itu bermula dari dalam, kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah satu kaum sehingga dia mengubah apa yang ada di dalam. Tak mampu, dalam ni pun tak mampu, luar pun tak mampu, kan? Pola berfikir pun tak mampu. Tak mampu, la quwwata, berfikir pun tak mampu. Bukan kata kita nak buat yang luar, berfikir pun tak mampu. Berhajat kemampuan yang kuat, willpower pun tak mampu. Tidak ada kemahuan yang kuat, dan tidak ada pemikiran yang hebat. La quwwata ni maknanya bila kita sebut tu, kita kata tidak ada kekuatan yang besar, tidak ada pemikiran yang hebat, tidak ada sesuatu niat yang kuat untuk mengubah. Illa billah, kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan Allah. Jadi bila baca tu maknanya kita boleh buat, hati kita boleh ada niat, tetapi semua tu tidak ada. La haula wala quwwata illa billah. Jadi inilah satu kalimah yang menyebabkan kita boleh mencapai apa yang kita nak capai biiznillah, dengan izin Allah. Ini dikata gedung kekayaan. Sesuatu yang simpannya kekuatan yang Allah beri tu kat situ. Pada manusia tu kekuatan tu kat situ. Apabila dia merasai, dia berfikir, dan anggotanya benar-benar dilaksanakan di bawah naungan izin Allah, di bawah naungan kekuatan Allah. Maknanya dia nak rasa macam gitu, dia nak berfikir macam itu, nak tumbuk pun dia nak tahu tumbuk ni bukan dia yang menumbuk, Allah yang menumbuk ni. La haula wala quwwata illa billah. Jadi apabila berlaku yang ini, maka tentulah bila disebut illa billah, melainkan dengan Allah, maka tidak ada terjadi sesuatu, tak ada satu pun berlaku, melainkan semuanya izin Allah. Jangan main-main. Kita ingat kita yang makan rupanya kalau kita nak makan pun Allah tak izin, tak ada makanan. Kalau ada makanan sedap, makanan tu nak makan dah, tapi hati rasa hati tak ada keinginan nak makan, tak teringin nak makan, tak jadi makanan tu, tak makan orang. Walaupun makanan tu dia sedap, dia suka kambing bakar, dia dah masak dah kambing bakar, buat depan mata dia dah, tapi hati dia tak teringin nak makan. La quwwata, tidak ada kekuatan nak makan hati dia tu, maka Allah tak izin dia makan, tak makan dia. Maka tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali
mesti dengan izin Allah. Kita nak merubah, kita nak meningkat, kita nak berjuang, nak berjaya, nak menang. Kita nak kalahkan sesuatu, kita nak kalahkan musuh Islam. Seorang beriman, la haula wala quwata illa billah. Nampak tak? Jadi pergantungan dalamannya, pergantungan pemikirannya, pergantungan fizikalnya, nak mempersiapkan semua ni, prepping lah, apalah, illa billah, kan? Hanya dengan izin Allah. Ini satu kekuatan. Ini yang digambarkan oleh Rasul SAW sebagai perbendaharaan perbendaharaan daripada syurga, perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Maka apabila Allah SWT menghendaki, bila Allah izin, Allah berkehendaki, maka dia hanya menyatakan kun fayakun. Sebenarnya tak payah sebut kun fayakun tu, kita nak gambaran kita sahaja. Tapi maknanya bila Allah nak, jadi. Bila Allah izinkan, jadi. Kita nak cakap ni, saya nak bercakap ni, kita nak bercakap ni, la haula, tidak boleh bercakap, wala quwwata, tidak ada keinginan, niat nak bercakap, illa billah, melainkan dengan izin Allah. Dan tuan-tuan puan-puan yang mendengar ni, sekarang mendengar ni, tidak ada kekuatan la haula nak dengar, wala quwwata, tidak ada kekuatan dalaman, rangsangan, motivasi nak mendengar, illa billah, melainkan dengan izin Allah. Ini kalimah orang beriman. Kalimah orang beriman yang luar biasa. Bagi mereka yang menyebutkan kalimah ini, mereka memahami kalimah ini. Waman aksara minha, kata Rasul, waman aksara minha, siapa-siapa yang menyebutnya, kalimah ini secara banyak, dengan banyak, nazarallahu ilaih, maka Allah akan memerhatikan dia dengan perhatian yang khusus. Bukanlah macam saya tengok ni, ini adalah kita nak bayangkan saja, kita ni buat tengok orang, tapi Allah akan memberi perhatian kepada orang tersebut. Maknanya apa? Dia ni serah diri dia, rendah diri dia, memaksimalkan keperluan dia kepada Allah. Haula, fizikalnya, quwwata, yang dalamnya, illa billah, melainkan Allah. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka itulah yang kuat. Dialah yang kuat. La quwwata, maka dia bergerak dengan kekuatan daripada Allah. Kita bergerak dengan kekuatan daripada Allah. Maksudnya Allah yang memberikan kepada kita dorongan, motivasi, keimanan, keyakinan. Dan Allah yang memberikan kekuatan fizikal. Sampai fizikal ni boleh menembusi kekuatan, mencari adat. Keluar daripada adat kebiasaan. Ini keyakinan kita. Jadi di sini kata Nabi, waman aksara minha, siapa-siapa yang memperbanyakkan membacanya itu, ayat ini ataupun kalimah ini, la haula wala quwwata illa billah, nazarallahu ilaih, maka Allah akan memberi perhatian yang khusus kepada dia. Allah akan memberi perhatian pada dia. Maknanya dia jadi orang yang khusus. Ramai-ramai itu dia yang khusus, yang penting, kan? Dan dikatakan Nabi, waman nazarallahu ilaih, dan siapa-siapa yang diberikan perhatian, diberikan perhatian oleh Allah itu, kata Rasul, faqad asaba khair ad-dunya wal akhirah, maka dia jadi orang yang diberikan kebaikan. Allah bagi kebaikan pada dia. Allah bagi kebaikan pada dia. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita tengok ini adalah kalimah untuk bergerak. Untuk bergerak setelah kita puji Allah, setelah kita subhanallah, menyucikan Allah, setelah kita memuji Allah, setelah kita mengesakan Allah, setelah kita mengagungkan Allah, Allahu Akbar, nak bergerak, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita pun mula beramal, mula bergerak dengan kekuatan haula fizikal, quwwata yang dalaman daripada Allah, dengan izin Allah. Maka illa billah ini, bila maksudnya dengan izin Allah, maka tidak ada satu yang terjadi melainkan dengan izin Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita kena faham ni. Jadi janganlah kita nampak diri kita yang hebat, jangan kita nampak diri kita yang pandai, jangan nampak diri kita ni yang lebih baik daripada orang lain, sombong. Apa yang ada pada kita ni, kan, tidak ada haula, la haula wala quwwata illa billah, melainkan dengan izin Allah. Setelah kita melihat akan makna-makna perkataan tadi itu, kita tengok satu persatu tadi, maka kita lihatlah hauqalah itu
keadaan kita kata kalimah la haula wala quwata illa billah, itu tidak ada daya kemampuan. Kita ni tak ada kemampuan, tidak ada daya kemampuan fizikal untuk melakukan perubahan, nak bergerak pun tak mampu. Dari satu keadaan ke satu keadaan, nak berubah daripada satu keadaan ke satu keadaan, nak bergerak, nak beramal. Dan tidak ada kekuatan, wala quwata. Tidak ada kekuatan dalaman, kekuatan spiritual, kekuatan rancangan, motivasi dan sebagainya. Tidak ada kehendak, kemauan, tidak ada pemikiran untuk mencapai perubahan. Jadi fizikal pun tidak boleh, dalam pemikiran kita, hati kita, kehendak kita pun tak boleh, illa billah, melainkan bersama Allah. Jadi pergerakan seorang mukmin, dia tidak terputus bersama Allah. Seorang mukmin sentiasa mentauhidkan Allah, sehingga kan lahiriah dia, batiniah dia tidak boleh bergerak, tidak mampu, illa billah, melainkan dengan izin Allah, melainkan dengan kekuatan yang Allah bagi pada dia, melainkan dengan kehendak yang Allah beri pada dia. Dia tak akan berkehendak melainkan Allah beri kehendak ke dia. Lepas tu dia berkehendak pun terpaut dengan kehendak Allah. Kalau gitu, macam mana orang yang kata kita ni macam Jabariyah lah. Jabariyah ni semua Allah kontrol kita macam tu kan. Jadi kalau kita buat maksiat, dosa pun tentulah Allah yang kontrol. Jadi ini satu fahaman yang ketek, Jabariyah. Ini bukan Jabariyah. Bukan Jabariyah. Jabariyah ni apa? Jabariyah ni dia tidak berusaha. Dia tak berusaha, dia biar je. Biar je lah, tak apalah. Orang nak injek kita, injek lah. Orang nak buat ni, buat lah. Tak apalah, Jabariyah. Tak payah buat apa-apa. Itu Jabariyah. Kan? Tapi orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, kan, dia bukan biarkan. Dia bekerja, dia berusaha, dia beramal, dia berdakwah, dia mentarbiah diri manusia, diri dia dan manusia yang lain. Dia berjihad, dia buat kerja semua. Tetapi kerja dia, amal dia, hati dia, semuanya itu biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Jadi kalau makan kena masak, kena masak, bukan tak masak. Kalau Jabariyah masak pun tak mau. Tak payah masak lah. Nanti kalau kenyang, kenyang ni nanti Allah bagi kita kenyang macam tu kan. Jadi kalau macam itu, apa fungsi tangan, apa fungsi otak, apa fungsi lain Allah jadikan tadi? Tak berfungsi lah. Kita kena gunakan fikiran kita, kita gunakan hati kita, niat kita, kita gunakan akal kita, kita gunakan fizikal kita, buat, beramal maksimal, tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu dah berazam, maka buat. Tawakal, bergantung kepada Allah tadi. Maka bila kita beramal, maka kita yakin amal kita tu, perubahan kita tu biiznillah, dengan izin Allah. Dengan kekuasaan Allah. Jadi bukanlah macam Jabariyah tu. Jadi hauqalah ni maknanya apa? Maknanya kita bergerak dengan izin Allah, kita bergerak dengan kekuatan Allah, kita bergerak dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah, anugerah pada kita. Taufik disebut, at-taufiq. Maka bergerakkan kita itu dalam rangka sebagai hamba Allah. Maka kita kena pilih lah. Sebab tu dia ada al-haq wal batil. Ada yang benar, ada yang sesat, yang batil. Ada yang Islam, yang ghairul Islam. Jadi kita kena pilih lah. Kalau kita nak berjuang, kita berjuang jalan Allah. Berjuang jalan Allah. Kita pilih jalan Allah. Jangan kita tak pilih pula. Kita kata biar sajalah, tak apalah. Tak payah susah-susah nak buat apa-apa ni. Sebab apa, nanti Allah akan hancurkan dia, Allah akan bagi menang. Biar je. Kita buat kita je kita kan. Tak boleh macam itu. Allah perintahkan kita berjuang kan. Allah perintah kita beramal. Kan Allah kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi kehidupan, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, melainkan ada keyakinan, keimanan. Allah yang Maha Berkuasa mentauhidkan Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, dan beramal. Allah perintah dia beramal. Allah perintah beramal. Jadi kita kena beramal lah, ikut Islam. Beramal tu, tetapi kita beramal itu dengan izin Allah. Kita tak boleh beramal. Jadi sebab tu jangan sombong. Jangan kita rasa kita yang pandai, kita yang handsome, kita yang cantik, kita yang betul. Semua kita betul aja.
Kita semua betul, orang lain semua salah. Kalau berdebat nak menang aja, kan? Takbur dengan diri sendiri, takjub dengan diri sendiri. Janganlah kita jadi macam gitu. Maka di sinilah kita mula beramal. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wala haula wala quwwata illa billah. Nak bergerak ni, aku tak bergerak melainkan dengan izin Allah. Aku tidak ada kekuatan dalaman melainkan izin Allah. Aku tidak ada kemampuan, tak ada skill, tak ada apa melainkan izin Allah. Maka kita bergerak sebagai hamba Allah. Barulah kita jadi hamba Allah. Kita jadi macam orang yang terputus dengan Allah. Dia boleh dakwah, dia rasa dakwah, dia terror dakwah. Dia cabar orang lain, kan? Dia kita kata rendahkan orang lain, kan? Tapi nak atas nama dakwah. Rendahkan orang lain, kutuk orang lain. Orang lain semua tak betul, hati semua bid'ah, atau semua sesat, kan? Dia bantai semua orang. Pandangan dia je betul, kan? Dia ambil sikit potongan ni, Ustaz Zainul Asri ceramah, dia ambil Ustaz Zainul Asri ceramah, gini, pop, dia terus bagi huraian. Habis dia kata Ustaz Zainul Asri ni tak betul. Ustaz Banjari pula, Nuruddin Al-Banjari, dia dipotong, kan? Lepas tu dia potong kat sini, kan? Diurai. Padahal ceramahnya panjang, ceramahnya 1 jam, 2 jam. Dia ambil tak sampai 1 minit pun. Phrase tu ambil tak betul, terus dia bantai. Ini syarah mana ni? Dia kata macam itu, kan? La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita jangan sombong. Jangan skandalkan orang. Jangan mengumpat, jangan memfitnah orang, terutamanya memfitnah para alim ulama. Fitnah orang alim ulama ni, kan? Orang yang soleh-soleh, kan? Kalau saya ni tak adalah apa sangat, tapi orang soleh-soleh tu, Ustaz Zainul Asri, subhanallah, sentiasa dalam keadaan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuruddin Al-Banjari, kan, berdakwah di merata tempat. Habib sana, Habib sini, Habib yang soleh lah. Tak semua Habib soleh, tapi ada Habib yang soleh-soleh ni. Jangan kita kutuk-kutuk, jangan kita hina-hina dia. Ini kita rasa kita besar. Setelah kita memahami hakikat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar yang kita bincang lepas, maka sambungannya la haula wala quwwata illa, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada kemampuan, tidak ada skill, tidak ada kemahiran. Wala quwwata, tidak ada daya kekuatan spiritual, dorongan sebagainya. Tidak ada illa billah, melainkan dengan izin Allah, kekuatan Allah, kuasa Allah. Maka kita bergerak sebagai hamba Allah. Maka bila kita bergerak, berjaya, kita buat satu, berjaya, maka ketika itu kita akan syukur pada Allah. Alhamdulillah. Yang kita buat hari ini berjaya biiznillah, dengan izin Allah. Kita buat tak berjaya, gagal projek kita, gagal amalan kita, tak sampai matlamat nak capai tadi, tak sampai, kita pun bersabar. Allah tak izin. Kita dah maksima, dah usaha, dah buat, dah cuba, dah rancang semua sekali, tapi Allah tak izin. Allah tak izin. Barulah kita jadi hamba Allah. Barulah Allah SWT redha kita, kan? Cuba kita tengok hidup kita macam mana. Kita pergi kerja, kita keluar rumah, kan, naik motor, kita keluar rumah naik kereta, kita rasa tak la haula wala quwwata illa billah? Kita rasa tak la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah? Tidak ada daya, kemampuan, tidak ada kekuatan hati dan dorongan illa billah, melainkan daripada Allah, dengan izin Allah. Di sinilah kita lihat orang yang berada dalam keadaan begini, maka dia akan kuat. Dia bergerak bersama kekuatan Allah, dia kuat bersama kekuatan Allah, dia berkehendak bersama kehendak Allah. Sama, dia tak lari daripada Allah, dia tak lari daripada Allah. Dia sentiasa duduk di bawah naungan syariat Allah, di bawah naungan, kan, petunjuk Allah, Al-Quran dan hadis, sebab dia tak nak lawan Allah. Maka jadilah jihadnya itu sebagai ibadah. Jadilah amal, jadilah masak itu jadi ibadah. Bila dia merasai, saya ini hamba Allah, la haula wala quwwata illa billah, kan? Ini benda yang
Benda yang kita nak kena faham, nak kena rasa. Jadi berhadapan dengan makhluk manusia lain ni, nak berhadapan dengan perancangan mereka yang macam-macam ni, la haula wala quwata illa billah. Kalau izin, Allah izin, berlaku. Allah izin, berlaku. Maka ketika seseorang itu ingin menjadi orang yang mulia, kalau kita nak jadi seorang yang mulia, seorang yang berjaya, seorang yang ada kekuatan, maka berucapkanlah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bila kita nak berjaya, nak buat sesuatu, la haula wala quwata illa billah. Jangan kita rasa kita, tapi kita rasa semua itu dengan izin Allah. Maka tidak ada perubahan daripada kehinaan menjadi mulia, kemuliaan. Tidak ada kekuatan, kemampuan untuk berubah, melainkan dengan dorongan, dengan kekuatan yang Allah beri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada perubahan daripada maksiat. Nak jauhkan maksiat. Nak tinggalkan dosa. Kita hari ini dah cuba nak meninggalkan dosa banyak, dah lama dah. Kita buat nak tinggalkan dosa. Tak boleh nak tinggalkan rokok. Tak boleh. Sebab kita ingat yang meninggalkan rokok tu kita. Kita bergantung dengan diri kita, kekuatan kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada perubahan daripada maksiat menuju kepada ketaatan. Tidak ada kekuatan, kemampuan untuk berubah menjadi taat kecuali dengan kekuatan dan dorongan daripada Allah. Kena minta ke Allah. Segalanya kena minta pada Allah. Segalanya kena ingat Allah, tunduk pada Allah, rendah pada Allah. Ini kita kata perasaan orang yang membaca la haula wala quwata illa billah, rendah hati pada Allah. Dia rendah hati pada Allah ni, nak beramal. Dia tadaruk. Tadaruk ni apa? Tadaruk ni dia merasakan fakir. Merasakan dia perlukan Allah. Dia perlukan Allah. Hati dia, fikiran dia rasa perlukan Allah. Ya Allah, aku nak buat ni. Ya Allah, aku nak buat ni. Tolong aku. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah. Pergantungannya kepada Allah 100%. Hati. Pergantungan 100%. Dan dia bergerak dengan fizikal pula. Pun dengan kekuatan Allah bagi juga. Allah yang sebab tu ayat ni kan, bukan kamu yang melontar, aku yang melontar, bukan kamu yang membunuh, aku yang membunuh kan. Allah Subhanahu Taala menggambarkan kekuasaan dia tu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah barulah betul. Bukan pula dia kata Allah dalam badan kita pula, bukan macam itu. Itu kita gambarkan Allah seperti makhluk ada dalam badan pula, tak. Allah apa? Laisa kamislihi syai'un. Tak boleh kita nak samakan Allah dengan apa-apa pun yang kita fikir. Tak boleh. Tapi konsepnya, hakikatnya ialah kita tak bergerak melainkan Allah yang menggerakkan. Kita tak ada niat, kita tak boleh nak berkehendak melainkan Allah SWT memberikan kehendak pada kita. Baik, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada perubahan daripada kemiskinan. La haula wala quwata. Tidak ada kemampuan kita nak merubah bergerak daripada kemiskinan, merubah diri daripada miskin kepada kaya. Kita tak mampu nak merubah daripada miskin kaya jadi kaya. Wala quwata, tak ada daya motivasi nak menjadi kaya illa billah, melainkan dengan Allah, dengan izin Allah. Dan tidak ada kekuatan, kemampuan untuk berubah daripada miskin jadi kaya melainkan dengan kekuatan, dorongan positif, motivasi daripada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada perubahan daripada gagal. Kita ni gagal aja menuju kepada kejayaan. Tidak ada kekuatan itu melainkan dengan dorongan, kekuatan fizikalnya, spiritual daripada Allah. Dan satu yang penting tentang akhir zaman, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada perubahan daripada kekalahan. Kita ini kalah. Naqsah ni kalah menuju kepada kemenangan. Kita nak menang, nak bangkit illa billah, melainkan dengan kekuatan dengan kemampuan yang diberikan, yang diizinkan oleh Allah, bersama Allah. Nak menang bersama Allah. Lepas tu kita hari ni nak menang, bukan kita nak kena proses yang fizikal dulu, nak kena faham ni dulu. Faham hakikat ni, akidah ni dulu, baru boleh menang. Baru Allah bagi kita kemenangan. Kita ingat kita menang, kita main panah, hebat panah, pemanah terbaik di dunia, kita panah. Naik kuda, tonggang-tonggeng semua tepat panah kita. Kita ingat kita yang panah.
bangga. Kita pergi main pedang. Semua kalah, kita kalahkan main pedang. Kan? Kita ingat dengan berpedang, dengan berpanah kita menang, dengan berkuda kita menang. Kita ingat kita menang dengan kita ada strategi. Ada kita punya strategi dengan tentera, dengan apa semua kita menang. Kita menang dengan izin Allah. Dengan rahmat Allah. Dengan kekuatan yang Allah bagi pada kita. Ini hakikat la haula wala quwata illa billah. Barulah perjuangan itu jadi mendapat rahmat Allah. Barulah perjuangan itu mendapat pertolongan Allah. Baru Allah bagi menang. Selagi kita rasa kita lah yang bagi menang, selagi itu Allah tak bagi kat kita kemenangan. Kalau kita beriman lah. Kalau kita masuk geng orang beriman lah. Geng orang Al-Mukarrabun. Ataupun Al-Mukarrabin. Ataupun geng Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin. Dia tak akan menang selagi tak proses. Tak didik diri kita benar-benar merasai kemenangan itu daripada Allah. Maka dia rendahkan diri. Sebab tu dia semayang rendah diri. Dia makan rendah diri. Dia rasa dia makan ni pun Allah yang izin makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Bismillah. Kunyah. Telan. Alhamdulillah. Bismillah. Nabi kan? Nabi. Tak ada air pula. Kalau air saya minum kan. Nabi minum bismillah. Telan airnya. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Rasulullah SAW. Setiap yang dilakukan tu ada hubungan dengan Allah. Kita bismillahirrahmanirrahim mula ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Semua kita baca doa macam-macam doa lah, panjang lah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua baca sebelum makan. Doa satu keluarga makan. Tapi masa makan tak ingat Allah. Masa makan lalai ambil tu gebuk lagi, ambil lauk ni aku punya lauk habis sampai kenyang. Dah habis kenyang baru kita tak cakap alhamdulillah. Terputus dengan Allah. Masa mula-mula je doa. Mula-mula je bismillah. Rasul tak sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bismillah. Minum bismillah. Sedut telan alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Betapa tenangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mula-mula je doa panjang. Tengah-tengah tu dah terputus. Itu yang makan ikut nafsu, perut jadi boncit kan. Perut jadi boncit, makanan entah apa-apa makanan kita makan. Jadi kita lihat terputus kita dengan Allah. Bila terputus dengan Allah, di mana rahmat Allah nak pergi kita ni? Kan digambarkan oleh Rasul tadi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memperbanyakkan la haula wala quwata illa billah. Siapa yang benar-benar berada dalam suasana la haula wala quwata illa billah tadi, maka Allah akan memberikan nazarallahu ilaihi. Allah akan memandang dia, memberi perhatian pada dia, memberi kemenangan pada dia. Kalau kita nak berjuang hari ni, nak lawan Dajjal, nak lawan semua, sedangkan kita terputus daripada Allah, tidak pun merasakan la haula wala quwata illa billah tadi, kita tak dapat perhatian daripada Allah. Kita tak dapat perhatian daripada Allah. Allah tak pandang kita pun. Kan? Sedangkan kata Rasulullah SAW tadi, kan, siapa yang banyak membaca tadi, membaca itu bukan kita baca lidah saja, maknanya menghayati kalimah ini dalam kehidupan dia, maka kan, nazarallahu ilaihi, Allah akan perhati dia, Allah akan pandang dia, Allah akan beri perhatian khusus kat dia. Kan? Wa man nazarallahu ilaihi, dan siapa-siapa yang dipandang oleh Allah tadi, maka dia akan ashabal khair. Allah akan beri kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia akan diberikan kebaikan, dia anugerahkan kebaikan. Apa kebaikan yang kita nak kat dunia ni? Kita nak selamat, kita nak menang, kita nak bangkit. Jadi sebenarnya kebangkitan Al-Mahdi yang disebut-sebut oleh ramai ni, Taliban ni tak Taliban tak Taliban apa semua, kita nak buat ni lah, buat prepping, buat penduduk kat kampung. Kemenangan kita bersama dengan penghayatan kita, iman kita itu. Penghayatan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kemenangan Allah bagi. Kata Allah tak bagi. Cukuplah sikit. Adalah cukuplah beberapa orang, cukuplah yang akan Allah beri kemenangan apabila mereka telah sampai peringkat la haula wala quwata illa billah. Allah akan bagi perhatian yang khusus kepada kumpulan. Sikit je kumpulan ni. Duduk pun rumah dia pun rumah kecil je, tak ada rumah pun, tumpang-tumpang orang je, sewa-sewa nak beli rumah, tak mau terlibat dengan riba.
Kan? Jadi dia buat, dia pun duduk rumah sewa sampai daripada muda sampai ke tua rumah sewa. Mati kan, anak-anak punya rezeki, anak-anak lah dapat rumah lain pula. Rumah sewa, tak ada rumah sendiri. Kan? Kenapa? Nak beli rumah ada riba, kena bayar riba sana riba sini, tak mau, aku tak mau. Kan? La haula wala quwwata illa billah. Aku tak nak melibatkan benda yang Allah haramkan. Kalau aku terlibat benda ni, Allah tak perhati kat aku, Allah murka kat aku, tak nak. Orang biasa ambil. Macam kata Cina-Cina kan. Cina nampak kaya dengan kereta Mercedes-nya, dengan kereta Porsche-nya, rumahnya macam istana. Cina, orang Cina, orang bukan Islam lah. Bukan Cina Islam, orang bukan Islam. Cina ke India tak kira, orang Melayu pun sama juga. Tetapi semua hutang. Kereta besar hebat, hutang. Rumah besar hebat, hutang. Meniaga, hutang. Dia panggil capital debt. Sistem kita ni capital debt. Modalnya hutang. Ini sistem kita ini, sedangkan dalam Islam tak bagi hutang. Kalau hutang qardul hasan tak apa. Tak ada bunga, riba, tak ada. Ini riba. Kita duduk sampai tak boleh keluar dah. Kan, kita mula nak keluar, ya aku tak maulah duduk dengan sistem. Tiba-tiba tengok, alamak rumah tak bayar lagi, alamak kereta tak bayar lagi, alamak tanah aku tak bayar lagi, alamak aku kahwin dulu pun tak bayar lagi, hutang. Semua pakai hutang, capital debt dia panggil. Ekonomi yang berdasarkan kepada hutang. Maka kita duduk terperesuk dalam sistem, tak boleh keluar. Nak keluar, okay, nak duduk dekat ni lah, nak duduk ke kawasan yang elok sikit lah. Tak apalah, miskin pun miskin lah, asal Allah redha. Tiba-tiba tak boleh keluar. Kenapa? Kalau aku keluar kena tangkap lah, sebab rumah tak bayar. Rumah kena rampas, tanah kena rampas, siap-siap kena tangkap. Kita terlibat dengan riba. Sebab kita percaya, bergantung kepada sistem manusia ni. Kita bergantung kepada sistem siasah manusia, ekonomi manusia, pendidikan manusia. Yang manusia buat yang bertentangan lah. Kalau tak bertentangan, tak apa. Kan ada tak sistem hari ni yang baik, yang okey? Ada juga. Tapi dasarnya tak baik. Tapi tak apalah, baik sikit kita gunalah. Kan? Tapi yang menentang Allah ni, ni kita kena yakin, la haula wala quwwata illa billah. Ini proses. Habis tak, macam mana sekarang ni, saya ni dah ada hutang sebagainya, tak apa. Kita kurangkan liability lah. Dah hutang bayar lah. Dan kita dah hutang bayar. Kita mohon ampun ke Allah. Kemudian kita tinggalkan sistem yang mencengkam kita. Cuba tinggalkan. Barulah kita boleh bebas daripada sistem manusia, kan? InsyaAllah. Jadi insyaAllah, siapa yang mengamalkan la haula wala quwwata illa billah ini, maksud mengamalkan sama ada dia baca kalimah itu ataupun hatinya faham, fikirannya faham, faham, maka akan berlakulah akan datang turunlah ma'unah dan karamah Allah. Akan turunlah ma'unah, pertolongan Allah dan karamah. Karamah ni semua ni yang mencari adat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akan insya-Allah pada esok hari kita akan sambung apakah dia kedahsyatan kalimah la haula wala quwwata illa billah. Apa dia kedahsyatan, cerita-cerita kisah daripada sirah dulu, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Adam. Ada banyak kisah yang berkaitan dengan la haula wala quwwata illa billah. Sehingga kan ketika dikejar oleh Firaun, ketika dikejar oleh Firaun Musa, apa dia buat? Sebelum diketuk laut tu, apa dia buat? Esok insya-Allah. Nabi Yunus selepas dia keluar daripada ikan dalam ikan nun tu, ikan nun, ikan paus tu kan. Dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan? Itu bila baca dalam paus, kan, dalam ikan nun, Kemudian Allah ampunkan dia, Allah keluar pop terlebet dekat tak boleh gerak. La haula, tidak boleh gerak. Wala quwwata. Terbaring. Apa cerita dia? Insya-Allah. Ini trailer sikit lah. Untuk besok, kalau Allah izin ada, kita boleh buat insya-Allah besok. Kita akan sambung kedahsyatan, dahsyatnya kalimah at-tayyib ini. Kalimah tayyib ini, la haula wala quwwata illa billah, yang telah pun Allah tunjukkan pada kita dalam sirah, dalam sejarah Nabi-Nabi dulu. Jadi mudah-mudahan kita hari ini
merasakan motivasi kita rasa, oi, aku ni nak buat ni bersama Allah ni, nak buat ni bersama dengan Tuhan aku, dengan kehendak Allah, niat pun kerana Allah. Jadi kita rasa kuat lah, tak ada dah bad mood tak ada dah, rasa sedih tak ada dah, merajuk tak ada merajuk dah. Semua izin Allah, kekuatan Allah, tak ada merajuk dah. Siapa merajuk lagi? Baca banyak-banyak. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tengok hati kita, tengok fizikal kita. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita, fizikal kita ni kuat. Ada motivasi. Tak ada dah merajuk aja. Tak nak cakap dengan orang, tak mau duduk sorang-sorang macam tu. Kan, duduk tak mau kan, merajuk dengan orang. Orang boikot kita. Contohnya lah kan. Ni tak ada krimina dengan orang hidup atau mati. Ataupun tidak adalah marah sangat, marah. Kenapa marah? Tak kontak, lama tak kontak saya, marah gitu ya. Marah. Dia sayang kat suaminya, dia sayang kat isteri dia. Tiba-tiba suaminya bekerja kat luar, ada benda ada hal tak kontak, marahlah, sayang. Tak ada dah marah sebab la haula wala quwwata illa billah. Dia perasaan rasa kalah, rasa terancam hilang sebab semua dengan izin Allah. Maka kita nak marah apa lagi? Takkan kita nak marah benda yang Allah izinkan berlaku, kan? Takkan kita nak marah benda yang Allah SWT kan izin berlaku dengan kehendak Allah. Maka kita boleh marah tak? Bolehlah kita marah kelemahan orang tu, tapi tak boleh marah, tak boleh nak. Jangan kita merajuk. Contoh dalam sisi kita, dalam sisi kita merajuk. Orang ni cakap kuat-kuat sikit, orang cakap tinggi-tinggi sikit, merajuk itu. Jangan merajuk dengan sahabat, jangan merajuk dengan tarbiyah, tak boleh merajuk. Merajuk pun tak boleh, marah pun tak boleh. Yang kenapa? Sabar dan redha. Barulah kita tenang. Kenapa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan, tidak ada daya fizikal, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan dalaman, illa billah, melainkan Allah. Maka kita pun apa? Positif. Sentiasa be positif. Sentiasa husnul zan, sentiasa baik sangka. Barulah hati kita hidup bahagia, tenang aja. Susah tapi tenang, susah tapi bahagia bersama Allah. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mendapat hidayah, al-mahdiyin. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita menjadi orang-orang yang sampai kepada Allah, al-wasilin. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang kenal dia, al-arifin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sayang ke Allah, al-muhibbin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mendapat hidayah di akhir zaman, al-mahdi. Mudah-mudahan insya-Allah kita belajar pelan-pelan. So, hari ini kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Kita baca. Jadi kita baca ni, lidah kita baca, tapi hati kita baca sama. Tapi hati kita baca ni jangan baca saja, penat, letih. Dia baca bersama iman, yakin. Kita yakin kepada Allah. Jadi kita baca bersama yakin. Subhanallah. Kita tahu makna dia. Makna dia kita tahu kan. Kalau lupa makna, dengar ceramah saya semalam kami kemarin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Itu baca zikir sambil masak, kita baca sambil biasakan. Ini kalimah thayyibah ni, kan? Baqiyat salihah, kan? 4 ayat, 4 perkataan yang asal baqiyat salihah. Satu, la haula, hauqalah dipanggil, kalimah hauqalah. Kalimah yang menggerakkan, kalimah yang menggerakkan, kalimah yang memampukan. Kita miskin jadi kaya, kita lemah jadi kuat, kan? Kita serba-serbi tak kena, kita jadi serba-serbi kena, kan?
Dia panggil kalimah hauqalah, berubah daripada keadaan yang tak elok kepada elok. Ini Allah bagi kekuatan, Allah bagi. Tak ada mood jadi mood, merajuk jadi ceria, kan? Marah jadi reda, helm jadi bersopan santun, menyantun ni. Subhanallah, alhamdulillah. Sambil-sambil kita, bila kita biasakan bila kita biasakan baca, mula-mula mungkin lidah aja, lepas tu hati. Bila hati dah baca, lidah dah baca, mula perasaan, nak rasa gembira, nak rasa tenang, nak rasa tunduk, nak rasa rendah pada Allah. Bila kita dengan perasaan tadi tu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Ada orang lagu-lagu kan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada orang nyanyi lagu-lagu kan, wala haula wala quwwata illa billah. Itu ada, saya tak pandai lagu-lagu ni, tapi nak sebut sini, yang penting bukan lagu, yang penting perasaan kita bersama dengan zikir, bersama dengan kalimah thayyibah. Jadi bila kita baca dengan lidah, baca dengan hati tu, hati kita nak rasa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. 100. Cuba 100. Tiap-tiap hari 100. Kalau dah seronok dah bersama tu, jadi malakah darah daging tu, kita baca tu, bila baca tu kan, kita akan baca rasa seronok je. Itu maknanya Allah SWT dah menjadikan nikmat dalam berzikir. Maknanya Allah suka kat kita lah. Allah memberi perhatian pada kita. Kita dah rasa suka dengan dia, kita rasa sayang kat dia, maknanya Allah dah beri perhatian kat kita. Kita nak rasa lagi sayang, maka bertambah sayang. Kalau susah, mungkin kita ada sihir lah, orang ada saka lah, macam-macam susah. Nak baca pun payah. Subhanallah pun susah, alhamdulillah pun susah. Tak apa, cuba yang maksimum, berapa yang boleh, sambil minta tolong kat Allah. Kita ada sihir kan, katakan orang sihir kita, baca ni, jadikan zikir, minta kat Allah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, kan? Maka Allah akan ubah daripada keadaan lemah menjadi kuat. Allah akan ubah daripada keadaan sakit menjadi sihat. Allah yang ubah tu. Kita baca zikir, tak payah minta, Allah tahu. Tapi nak minta boleh juga. Ya Allah, aku kena sihir ya Allah. Boleh tak? Boleh juga, mintalah, tak apa. Tapi kalau tak minta pun tak apa, Allah tahu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Jadi maknanya kelemahan-kelemahan kita tu lama-lama Allah akan memberikan jalan nak baiki. Ini semua Allah punya kuasa. Ini kalimah thayyibah ni. Kalimah thayyibah ni, kata Nabi apa? Kata Allah firman apa? Dia satu pohon yang sentiasa berbuah. Berbuah setiap ketika. Kita baca je ada buahnya. Kita baca je ada buahnya. Bukannya setahun berbuah, tak. Baca tu ada buah. Bila kita baca ni, Allah ni Maha Pengasih, Allah Maha Kaya, dia bagi terus kat kita. Bukan kata baca, niat nak baca, baru niat nak baca pun dah dapat pahala, dah dapat dah kebaikan. Ini Allah ni Maha Kaya ni, Maha Hebat ni, Maha Agung ni, Tuhan kita ni. Baru niat nak baca pun Allah dah bagi. Bila baca, lagilah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Kita baca. Satu sekali baca tu, dah ada dah kebaikan. Dah ada dah. Allah bagi dah. Cuma kita tak perasan. Kita ni lemah. Mata kita boleh tengok depan je, belakang tak nampak. Telinga boleh dengar apa yang sepanjang dengar, luar tak nampak, tak dengar. Jadi kita ada batas. Jadi nikmat Allah bagi tu tak ada batas. Tak ada batas. Mungkin mata tak perasan, telinga tak perasan, hati pun tak perasan, tapi Allah bagi. Tapi yang penting kita baca dengan penuh perasaan kita. Kita anggap ni sebagai ikatan kita dengan Allah. Kita anggap ni sebagai satu kalimah yang kita pegang. Sebab kalimah ni Allah dah gambarkan dalam Quran. Rasulullah SAW sebut dalam hadis-hadisnya. Kita pegang dengan ni. Kita pegang. Ini janji kita pada Allah. Ikrar kita pada Allah. Dan inilah apa yang Allah akan beri kepada kita kebaikan. Orang yang bersama kalimah thayyibah.
Jangan niat nak kebal, jangan niat nak dapat dunia, jangan niat nak kebal, nak apa, dah Allah bagi. Kalau kita perlu kebal, Allah bagi kebal. Maksudnya tak mati lagi. Belum sampai nyawa, dia tembak kita, tak mati. Kalau dah sampai nyawa, tembak mati, syahid. Kan? Jangan nak kaya, Allah akan bagi kaya. Tapi kalau nak doa boleh tak? Boleh, doa, tak ada masalah. Minta. Tapi kalau tak minta, Allah akan bagi apa yang kita perlu. Malah lebih daripada keperluan kita. Jadi mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang boleh mengamalkan ilmunya. Buatlah baca 100 kali sehari. Cuba. Kalau kita rasa beban kan, beban berat, kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Kita rasa berat, rasa penat. Kita rasa penat. Maknanya nafsu kita kuat lagi. Maknanya bisikan syaitan tu kuat lagi. Bila kita rasa ringan membacanya, kita rasa seronok membacanya, rasa tenang membacanya, maknanya hati kita ni dah mula bersih. Iman kita mula meningkat. Itu dia punya KPI dia lah, quality control dia. Kalau kita baca berat aja, susah nak baca, rasa lambat, panjangnya. Ada orang kata panjangnya kan. Tak, dia bukan masalah panjang, masalah kita nak bercakap dengan Allah ni. Kita nak bermunajat dengan Allah. Kita nak minta dengan Allah, kita nak mengingati Allah, nak mengagungkan Allah. Itu dia, bukan masalah panjang. Ada orang kata kita kena pendekkan. Kan? Baca apa? Baca Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hu kan. Ada orang macam tu kan. Tak apa, dia nak baca tak apa. Selagi niatnya betul, dia tunjuk kepada Allah, tak apalah. Tapi kita tak nak yang tu. Sebab Nabi sebut kalimah tayyibah. Allah gambar kalimah tayyibah dalam Quran. Kemudian Allah gambarkan, Rasul sebut, apakah dia kalimah tayyibah ni? Bermula dengan baqiyatus salihat. Baqiyatus salihat ni apa? Dan Quran sebut baqiyatus salihat. Kalimah-kalimah yang baik, yang kekal. Subhanallah walhamdulillah. Nabi cerita apa kalimah dia? 4 ni kata Nabi. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nabi sebut dalam hadisnya. Kita amalkanlah. Kita amal sebab Nabi ajar kita amal. Boleh tak kita baca subhanallah semua? Boleh baca subhanallah. Boleh tak baca Allah, Allah, Allah? Boleh bacalah. Ya Allah boleh. La ilaha illallah boleh. Tapi kan, hak ni Nabi sebut. Kita baca, kita buatlah. Dan bila Nabi sebut, tentu ada kesan dia. Tentu ada aspek tarbiyahnya. Tentu ada baca. Sebab saya kata 100. 1000 sekali panjang sangat pula. Yang lain tu tambah yang lain. Selawat pula. Baca selawat pula. Kena baca pula istighfar. Baca. Ada lagi. Ada 7 kan. Kita pasal nombor 2 ni. 2 ni pun tak habis lagi. Ada 7 ni. Ada lagi insya-Allah. Kalimah-kalimah thayyibah. Ini amalan Al-Mahdiin ni. Amalan Al-Mahdiin yang akan mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan, beruntunglah Allah pilih kita. Kalau boleh sebar-sebarkanlah pada orang lain, mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincang ni bermanfaat. Insya-Allah ada sahabat-sahabat kita, kawan kita yang keluarkan kuliah saya ni dekat dalam YouTube, alhamdulillah. Dia minta izin, saya izinkanlah. Cuma saya minta jangan potong-potong. Kalau potong-potong kita takut jadi macam ada ustaz-ustaz yang dia potong-potong, dia komen, dia potong-potong, dia komen, dia potong, dia komen. Alhamdulillah dapat pahala. Kita dapat pahala sikit kan. Tak banyak pun orang bagi pahala kat kita. Alhamdulillah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa asikillahumma rabitataha wa arimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabili ya Allah wa amitha ala syahadati fi sabili ya Rahman wa amitha ala syahadati fi sabili ya Rahim innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka 'ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan sadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah
ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء الصالحين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا يا الله من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.